Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati, sebelum ini saya ada mendapatkan maklumat di mana terdapat satu pendedahan daripada kepimpinan Bersatu, ahli Bersatu, yang mengatakan bahwa Parti Bersatu tidak akan bertahan. Mungkinkah ini menimbulkan persoalan daripada ramai pendengar? Adakah Bersatu tidak lagi relevan sehingga PRU16? Adakah Bersatu akan benar-benar tumbang, akan benar-benar tenggelam, bubar sebelum PRU16? Nah, persoalan ini timbul karena kita dapat lihat banyak yang membuat spekulasi PAS akan tinggalkan Bersatu. Kita dapat lihat di dalam kepimpinan Perikatan Nasional yang dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional yang juga adalah Presiden Bersatu menjadi pengurus CPN. Tetapi dalam masa yang sama, kekuatan Perikatan Nasional, saya boleh katakan ramai yang membuat kesimpulan kekuatan daripada Perikatan Nasional adalah daripada Parti PAS. Disebabkan Parti PAS lebih banyak kerusi berbanding Parti Bersatu. Ada yang kata PAS akan keluar PN, Hadi Awang akan keluar PN. Namun setakat ini belum lagi ada apa-apa maklumat yang sahih berkenaan dengan itu. Kita tahu kerjasama antara Muhyiddin dan Hadi Awang masih terjalin dengan baik setakat ini. Tapi saudara-saudara, di dalam penulisan daripada Harapan Daily ataupun perkongsian, Bersatu akan dipinggirkan oleh PAS menurut kenyataan daripada kepimpinan politik daripada DAP. Nah, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sudah pasti kalau Bersatu akan dipinggirkan oleh PAS, Muhyiddin akan kritikal. Muhyiddin akan checkmate, Muhyiddin akan habis. Tetapi kalau benar Bersatu akan dipinggirkan oleh PAS, PAS akan tinggalkan Bersatu, maksudnya mungkin Perikatan Nasional juga akan bubar. Mutakhir ini Bersatu semakin lemah dan akan dipinggirkan oleh rakannya dalam Perikatan Nasional. PAS kata pengerusi DAP Johor Liu Chin Tong dalam ucapannya sempena konvensyen tahunan DAP Johor. Sejak PRN dan PRK adalah jelas bahwa Bersatu semakin lemah dan besar kemungkinan akan dipinggirkan oleh PAS. Jelas untuk semua juga bahwa Muhyiddin tidak lagi akan jadi Perdana Menteri dan Bersatu tidak lagi relevan. Yang relevan adalah Parti PAS. Liu berkata bahwa kerelevanan PAS tersela kerana menguasai kerajaan negeri Perlis, Kedah, Kelantan, dan Terengganu, manakala Bersatu mengetuai mana-mana kerajaan negeri. Liu yang juga timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri turut memberi cadangan bernas supaya PN bertindak sebagai pembangkang yang bertanggung jawab. Setahun selepas PRU15, sudah tiba masanya pembangkang hari ini memeterai Memorandum Persefahaman atau Confidence and Supply Agreement CSA dengan Kerajaan Perpaduan seperti yang dilakukan oleh Pakatan Harapan dengan Kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri pada September 2021. Pembangkang hari ini perlu memikul peranan sebagai pembangkang yang bertanggung jawab dan bukan lagi kumpulan yang hanya berminat tepuk atap. Wow, ini pasti satu kenyataan padu khas untuk pembangkang-pembangkang ataupun kepimpinan politik yang masih berusaha untuk menembuk atap sebelum PRU16. Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan maklumat-maklumat panas, info-info yang terkini, khususnya politik di Malaysia. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, ini adalah satu
keputusan yang pasti membuat semua musuh-musuh ataupun kepimpinan politik yang memusuhi pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tak lain tak bukan, sudah pasti daripada Perikatan Nasional, Midi Yassin, Hadi Awang, dan juga bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali, Tun Mahathir. Nah, kenapa saya kata ini satu kejutan baru dan mungkin juga kejutan buruk bagi musuh-musuh Anwar yang cuba untuk menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang cuba untuk kononnya ada gerakan untuk menebuk atap, mencuri ahli parlimen kerajaan dan sebagainya. Apa-apa saja cara untuk menjatuhkan kerajaan. Nah, ini satu pesanan ataupun ini satu maklumat yang pasti membuat musuh-musuh Anwar meroyan. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, dikongsikan daripada Syahabuddin Husin berkaitan dengan kenyataan ataupun titah Sultan Johor, yaitu bakal yang di Pertuan Agong ke-17. Menurut perkongsian daripada Syahabuddin, beri Anwar peluang bukti kemampuan. Bakal Agong. Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar menyeru rakyat Malaysia agar memberi peluang kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuktikan dirinya. Baginda bertitah, tidak mungkin Anwar mampu membuat perubahan mendadak dalam tempo 1 tahun. Saya tidak fikir anda boleh menukar negara dalam 1 tahun. Saya fikir kerajaan perpaduan ada menteri yang baik seperti Menteri Pengangkutan Anthony Locke, Sifuk titah Baginda, dipetik dalam wawancara bersama The Straits Times Singapura. Sultan Ibrahim juga menjangkakan tidak akan ada masalah bekerja dengan Anwar kerana Baginda mempunyai hubungan rapat dengan Perdana Menteri. Baginda bertitah Anwar kadangkala menghubunginya untuk mendapatkan nasihat, walaupun pada tengah malam. Saya akan menyokong kerajaan, namun jika saya fikir mereka melakukan sesuatu yang tidak wajar, saya akan memberitahu mereka, titah Baginda. Pada 27 Oktober lalu, Sultan Ibrahim dipilih sebagai Yang di Pertuan Agong ke-17. Penyimpan mohor besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad berkata, pelantikan Baginda selama 5 tahun berkuat kuasa 31 Januari 2024. Majlis Raja-Raja juga bersetuju mengisytiharkan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muhyiddin Shah sebagai timbalan Yang di Pertuan Agong selama 5 tahun, mulai dari tarikh sama. Sultan Ibrahim menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dari Pahang yang berkhidmat sebagai Yang di Pertuan Agong ke-16. Baginda menaiki takhta sebagai Yang di Pertuan Agong selama 5 tahun, bermula 31 Januari 2019. Nah, bagi saya ini satu kemenangan besar untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sedangkan bakal Agong Yang di Pertuan Agong ke-17 pun sudah titah akan menyokong kerajaan perpaduan selagi kerajaan perpaduan berada di dalam jalan yang benar. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, pasti ini satu lagi kejutan baru untuk semua kepimpinan politik yang memusuhi Anwar. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.